Alhamdulillahilladzi sahhalana ila dinihil qawim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihil muttaqin wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'in hum ahlut taqwa wad din. Amma ba'da. Salam tahiyyah, salam ta'zim dan salam ikhwah kepada sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak hamba semua di luar sana, semoga dalam keadaan sihat, afiah dan sakinah, serta juga di dalam jagaan dan kabalan Allah Ta'ala Jalla wa Ala asma'uhu wa zatuh. Dan pada petang ini akan kita cuba bincangkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Agung kepada Bani Israel. Setelah kita bincang pada minggu-minggu yang lepas tentang Nabi Ishaq, Nabi Yaqub yang adalah pengasas dan moyang kepada Bani Israel. Jadi pada petang ini ialah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Dan apabila kita menyebut tentang Nabi Yusuf alaihi salam, mungkin pelbagai sudut dan tupuan yang boleh kita lakukan, yang boleh kita bincangkan tentang Nabi Agung ini. Cumanya mungkin kita mampu bincang di dalam 2-3 sudut-sudut yang kecil di dalam kekangan masa yang ada. Jadi mungkin kita boleh bincangkan tentang siapakah sedikit sebanyak tentang Nabi Yusuf alaihi salam ini dan mahirnya baginda di dalam ilmu ta'bir mimpi dan juga tentang kehidupan baginda di bumi Mesir dan juga sebagai menjawati jabatan sebagai Menteri Keuangan di zaman kerajaan Mesir di sana, dan mungkin sedikit tentang yang selebihnya. Jadi sesuatu yang kita tahu bahawasanya yang tidak dapat dipisahkan apabila tentang Nabi Yusuf alaihi salam ialah tentang ketampanan dan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana disebutkan bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salam ketampanan dianya adalah separuh daripada ketampanan lelaki yang ada di dunia ini selain daripada anbiya'. Maknanya disebutkan separuh kecantikan dunia kepada Nabi Yusuf dan separuh lagi kepada lelaki-lelaki yang ada di dunia ini semenjak daripada zaman Adam AS sampailah kepada kiamat. Itu adalah yang disebutkan, dan begitulah disebutkan juga di dalam kitab-kitab sejarah bahawasanya setiap lelaki yang memasuki syurga Allah Ta'ala ianya memiliki wajah sepertilah ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihi salam, dan ketinggian dia seperti ketinggian Nabi Adam alaihi salam, iaitulah 60 hasta sekitar 100 kaki, dan dikatakan bahawasanya Nabi Adam alaihi salam adalah lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam lagi, sebab ia adalah ahli syurga yang asli lagi. Dan kita tahu banyak tentang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan juga disebutkan di dalam sejarah dan juga di dalam hadis dan asar. Antaranya kita dengar bahawasanya bagaimana wanita-wanita di Mesir apabila mendengar bagaimana kehebatan Nabi Yusuf dan bagaimana isteri kepada menteri di Mesir, iaitulah disebut dengan Zulaikha, begitu tergoda dengan Nabi Yusuf. Lalu wanita-wanita di Mesir itu bercakap di kedai, di pasar dan sebagainya, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Apabila Zulaikha mendengar bagaimana redut caci dia di pasar dan sebagainya, dia mengadakan satu hidangan, suatu jamuan, kemudian dia panggil wanita-wanita tadi, dia bagi pisau dan dia bagi buah, kemudian dia suruh Nabi Yusuf keluar
apabila Nabi Yusuf keluar memakai pakaian yang indah, apabila melihat akan kehebatan Nabi Yusuf, ketampanan dan kecantikannya, sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna faqulna hasya lillah. Apabila wanita-wanita Mesir tadi melihat bagaimana tentang ketampanan Nabi Yusuf, mereka begitu terpegun sampai mereka memotong akan tangan-tangan dia dan tidak berasa sakit pun sebab kehebatan akan Nabi Yusuf tadi, sambil berkata, Maha suci Allah, subhanallah, begitu hebat, begitu tinggi, begitu tampan Nabi Yusuf tadi. Dan itulah sampai disebutkan ini bukan lagi manusia tetapi malaikah. Begitulah kehebatan Nabi Yusuf dalam bentuk ketampanan tadi. Dan banyaklah yang kita boleh bincang tentang Nabi Yusuf alaihi salam tadi. Dan Nabi Yusuf alaihi salam ni Allah Ta'ala sebut dia di dalam kitabnya yang maha suci sebanyak 27 tepat. Dan dia tentang surah Yusuf, di dalam 111 ayat Allah membincangkan tentang Nabi Yusuf daripada awal sampai kepada akhirnya. Dan kita tahu bahawasanya Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yaqub dan cucu kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Dan dia adalah Nabi pertama Bani Israel. Yaqub ayah dia tu adalah pengasas, pembina kepada Bani Israel, dan anak cucu dia ni lah yang dinamakan Bani Israel. Dan Nabi Yusuf lah Nabi yang pertama untuk Bani Israel. Tetapi dalam bentuk dakwah dia, dalam bentuk kegiatan dia adalah bertempat di Mesir. Sebab pada masa tu tidak wujud lagi kabilah-kabilah, suku-suku yang kuat yang banyak di bumi Mesir, di bumi Palestin ataupun Kanaan. Tetapi Mesir ni adalah suatu negeri yang sudah memiliki tamadun awal. Maknanya 3,500 tahun lebih sebelum datangnya Nabi Isa ataupun sebelum Masihi. Maknanya sebelum wujud Bani Israel, hampir 1,000 tahun Mesir sudah menjadi tamadun awal, dan bagaimana tamadun-tamadun kesultanan. Dan disitulah wujud suatu kerajaan yang besar yang menguasai di Asia Barat dan juga di Afrika. Dan Nabi Yusuf, kita tahulah bahawasanya dia ni ada 12 adik-beradik, dan bagaimana apabila adik-beradik dia yang sebapa, yang berlainan ibu, begitu tidak puas hati sebab dia menjadi kesayangan Nabi Yusuf. Dan sebab antara Nabi Yaqub sayang kepada Nabi Yusuf sebab ibunya meninggal dunia ketika dia masih kecil, tinggallah dia dan Bunyamin sebagai adik-beradik tanpa ibu. Dan apabila bagaimana adik-beradik dia mahu bunuh, mahu buang, akhirnya dimasukkan di dalam perigi. Dan perigi itu dikatakan masih lagi ada di kawasan Nablus, kawasan yang bergolak dengan Israel ni. Dan di situ dikatakan ada perigi yang agak dalam. Dan di situlah bagaimana Nabi Yusuf dikumbangkan di dalam perigi itu, kemudian dibawa oleh pedagang, kemudian dibawa ke Mesir, dan di Mesirlah dia dijual di pasar hamba di Mesir, lalu dibeli oleh Aziz Mesir pada ketika itu yang bernama Kitfi. Dan di situlah dia hidup sebagai manusia yang begitu dagang, jauh daripada tanah airnya, jauh daripada ibu bapaknya, jauh daripada keluarganya, dan dia hidup di bumi Mesir. Dan di situlah Allah Ta'ala angkat dan latih dia sebagai anbiya, yang mana disebutkan walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan apabila Nabi Yusuf mencapai usia dia untuk menjadi nabi, sekitar 30 tahun lebih ataupun 40 tahun, kami berikan dia hikmah, iaitulah ilmu wahyu
dan wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas akan mereka yang melakukan ihsan dan kebaikan. Dan di situlah Nabi Yusuf menjadi seorang anbiya yang berdakwah. Dan kita tahu bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana peristiwa-peristiwa dia di Istana Aziz Mesir tadi. Dan di dalam sudut lain yang disebutkan juga, kita tahu bahawasanya selain dia ni dibagi wahyu sebagai anbiya dan juga sebagai pendakwah kepada jalan Allah untuk membawa umat manusia ketika itu di bumi Mesir dan Palestin ke jalan Allah, Nabi Yusuf alaihi salam juga diberi akan ilmu takbir mimpi, yang dia dianggap sebagai bapa kepada ilmu takbir mimpi yang ada di dunia sampai ke hari ini, yang mana Allah Ta'ala sebut, Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Hei Tuhanku, engkau telah berikan kepada aku sewaktu kekuasaan, iaitulah menjadi wazir menteri di dalam kerajaan Mesir, dan juga engkau ajarkan kepadaku tentang ilmu-ilmu takbir mimpi tadi. Dan di dalam Islam, apabila disebut takbir mimpi, ianya di dalam 3 keadaan ataupun tiga slot lah yang boleh kita bincangkan. Pertamanya ialah yang disebut mimpi yang sebenar ataupun mimpi yang boleh ditakbirkan, iaitulah apabila disebut mimpi yang sebenar tu adalah suatu panduan daripada Allah Ta'ala ataupun daripada malaikat ataupun daripada sesuatu yang baik, yang disebutkan juga dengan istilah ru'ya salihatis sadiqah, iaitulah satu mimpi yang soleh yang benar. Dan disebutkan di dalam 2-3 hadis bahawasanya mimpi yang baik, yang salihah, yang sadiqah ini adalah dia ni juz'um minan nubuwah, maknanya satu juzuk daripada nubuwah. Malah kita tahu bahawasanya untuk menjadi nabi ianya mendapat wahyu, dan juga sebelum wahyu itu kadang-kala ianya datang dalam bentuk mimpi. Dan tokoh-tokoh ataupun sesiapa sahaja yang soleh, yang baik, yang dekat dengan Allah Ta'ala akan datangkan dalam bentuk mimpi. Sebab itulah masalah mimpi yang baik ni adalah suatu ilham yang tinggi, yang kita tak boleh nak main, yang kita tak boleh nak dakwa, yang kita tak boleh untuk tipu, untuk dusta dan sebagainya. Ianya adalah suatu yang Allah Ta'ala alihkan kepada hambanya yang baik, yang soleh. Sebab tu dia masuk antara dosa besar apabila kita nipu jumpa Nabi, kita nipu masuk syurga, kita nipu jumpa malaikat, kita nipu gapo pun dalam bentuk mimpi. Dan mimpi yang baik ini adalah satu juzuk daripada malaikat. Dan mimpi juga dia terbahagi kepada 3. Satu mimpi yang boleh takbir, iaitulah mimpi yang salihah, yang salihatus sadiqah tadi, yang boleh ditakbirkan. Yang keduanya mimpi yang disebutkan dengan adghasu ahlam, iaitulah mainan tidur, yang mana mungkin kita siari bala, kita siari tidak suka dengan seorang ataupun bertengkar, ataupun kita ni buat benda-benda yang tidak baik. Lalu dalam malam tu kita mimpi, kita balah dengan orang ni. Malam tadi kita mimpi bedil dengan dia, tetak dengan dia. Siari kita ni tidak puas hati dengan dia, malam tadi kita mimpi berapa pun. Itu adalah benda-benda yang orang panggil mainan tidur yang tidak boleh ditakbir, dan benda tu benda yang saja-saja je. Dan yang ketiga ialah dia panggil mimpi daripada khayalat, dan satu lagi dia panggil mimpi itu ialah daripada syaitan. Jadi syaitan ni di alam mimpi, sebab mimpi ni adalah dia memiliki satu alam yang mana apabila kita baca, kita menyebut segala pujian kepada Allah, Tuhan yang memiliki dan mencipta
setiap alam. Jadi alam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala berjuta-juta. Ada alam haiwan, di haiwan pun ada alam semu, ada alam unggas, ada alam burung. Begitulah juga alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam syurga, alam neraka dan sebagainya. Dan mimpi ini adalah satu alam yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita umat manusia. Jadi apabila kita ni tentang alam mimpi tadi, apabila Allah Ta'ala cipta bahawasanya ianya sesuatu yang begitu haibat dan begitu penting untuk umat manusia. Dan itulah disebutkan bahawasanya di dalam alam tidur tadi, bagaimana Allah Ta'ala untuk alihkan dan untuk sampaikan tentang wasilah daripada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau seorang itu baik. Disebut dalam satu kisah bagaimana dua sahabat yang soleh, yang sama ngaji, sama wa'amal, sama belajar, sama mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba salah seorang itu meninggal dunia. Jadi apabila meninggal dunia, sahabat dia yang hidup ni begitu sedih. Duduk dalam 2-3 bulan sebab sahabat yang sama-sama mengaji, yang sama-sama belajar, yang sama-sama buat ibadat, yang sama-sama untuk mencari akan keridaan Allah Ta'ala. Dia pun mahu lihat tentang sahabat dia tadi dalam tidur. Lalu dia pun baca Quran, wa'amal, selawat dan berdoa. Duduk tak lama dia lihatlah sahabat dia yang soleh tadi, tapi keadaan dia tidak baik, berada di dalam keazaban. Lalu dia pun tanya sebab apa? Sebab sains dia ni dia tahu manusia yang tidak pernah buat benda-benda yang tidak baik. Lalu dia kata bahawasanya itu adalah betul. Tapi saja dia ni ada adik dia yang tina. Jadi adik dia tina ni miskin. Jadi dia tidak cara, tidak peduli. Adik dia ni susah ke sini, boleh makan ke tak boleh makan dan sebagainya. Dia abaikan. Lalu inilah antara dia kata musibah yang dia buat. Tapi dia kata di rumah dia tu, di bawah tangga rumah dia tu, dalam tanah tu, dia ada sipar sedikit gurimah. Dia kata ambillah gurimah tadi, galilah, bawalah kepada adik dia tina tadi. Jadi lelaki tadi seorang yang taulan yang amanah, gali yang ambil, lalu bawa kepada adik dia tadi. Lalu adik dia pun guna gapo, hidup pun amat miskin, amat susah. Jadi tidak lama selepas pada itu dia pun mimpi sains dia abang tak dia tadi di dalam keadaan baik, sihat, afiat. Itu adalah sesuatu yang boleh dialihkan, sesuatu yang boleh disampaikan dalam bentuk mimpi. Dan kalau kita tengok bahawasanya ulama-ulama hebat seperti Az-Zahabi, seperti Ibnu Jauzi, seperti Ibnu Katsir dan sebagainya, buat banyak kisah-kisah tentang mimpi ini disebut di dalam kitab dia dengan tidak mempetikai pun. Tetapi kita tidak mahu. Kalaulah di zaman lah ni mungkin terlalu banyak dakwah, mungkin terlalu banyak pengakuan-pengakuan palsu. Jadi kita jauhlah, sebabnya menipu dengan dakwaan tentang mimpi ini adalah sesuatu yang amat salah dan dosa di dalam Islam. Dan juga dia sebut, ulama-ulama kita sebut bahawasanya untuk kita mendapat mimpi yang baik, kemudian mimpi itu boleh ditakbir. Antaranya dia sebut kita tidur dalam keadaan tenang, keadaan senang, keadaan kita penuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita tidur dengan tidak berjanabah ataupun berjunub. Dan juga kita ni sebelum tidur tu banyak baca Quran, banyak selawat, banyak istighfar, banyak
takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam tidur tadi kita mendapat mimpi yang hanya sekali. Kalaulah dalam mimpi tadi 2-3 kali, berarti bahawasanya ia mainan tidur yang tidak boleh takbir. Mimpi itu hanya sekali dan ianya memenuhi. Kalau konsep kitanya cukup sempurna, tetapi kadang-kala ada juga setiap malam sampai seminggu sebulan dibawakan mimpi yang sama, mungkin adalah suatu penjagaan kepada kita. Dan banyaklah yang disebutkan tentang mimpi tadi. Sebab mimpi daripada syaitan pun, syaitan ni dia boleh masuk alam mimpi yang pertama khayal, alam mimpi yang kedua tu dia boleh masuk. Sebab di situlah pelbagai. Ada yang jadi tuk bomong dalam mimpi, ada yang jadi tuk silap dalam mimpi, ada yang pelbagai dalam mimpi, dan itu boleh dimasuki oleh iblis dan syaitan tadi. Dan alam mimpi yang ketiga, itulah alam mimpi yang terkawal, yang dijagai oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tahu bahawasanya Nabi Yusuf AS ni adalah manusia yang begitu hebat di dalam takbir mimpi tadi. Dia memiliki takbir mimpi yang tinggi, dan bagaimana dia ni boleh takbir mimpi. Dan kemudian bagaimana ulama-ulama yang kemudian ini pula dapat memiliki takbir mimpi. Jadi bagaimana kita tahu bahawasanya daripada mimpi raja di bumi Mesir ketika itu, iaitulah raja dia bernama Al-Malik Rayyan bin Al-Walid, iaitulah pada masa itu dengan nama Al-Malik. Dan Allah Ta'ala pun sebut raja di zaman Yusuf tu adalah Al-Malik, tetap bukan lagi dinamakan dengan Fir'aun. Dan sebab raja di zaman Nabi Yusuf, kebanyakan ulama-ulama tafsir dan sejarah menyebutkan ianya adalah memeluk Islam, masuk Islam di tangan Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia ni adalah antara Raja Mesir yang baik, Rayyan tadi. Dan kita tahu bahawasanya bagaimana dia mentadbirkan mimpi Raja Mesir tadi, dan kemudian bagaimana dia suruh Raja Mesir tadi tanam gandum, kemudian bagaimana gandum itu disimpan untuk 7 tahun selepas pada tu akan berlaku kemarau yang begitu panjang di dalam kawasan Mesir, Palestin dan sekitarnya. Dan di situlah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri keuangan, menteri khazanah yang duduk cara tentang tentang gandum untuk diberi kepada penduduk di Mesir, Palestin dan sekitarnya. Dan kita tahu juga bahawasanya di situ pelbagailah berlaku di situ, dan juga bagaimana sebelum tu fitnah antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, dan bagaimana yang disebutkan wasyahidah syahidun min ahliha, iaitu bagaimana apabila berlaku fitnah tadi, satu saksi daripada kalangan keluarga Aziz Mesir juga menyaksi, iaitulah budak yang masih lagi menyusu, yang umur 3-4 bulan, yang dapat bercakap, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam umur 2-3 hari dapat bercakap. Begitulah juga dengan saksi kepada Nabi Yusuf tadi dapat bercakap, dan bagaimana Nabi Yusuf dilepasi daripada fitnah itu, kemudian akhirnya dia dipenjara, dan akhirnya dia dapat takbir akan mimpi Raja Mesir, dan akhirnya dia mendapat menjadi menteri yang begitu amanah jaga, dan akhirnya bagaimana keluarga dia bersatu, dan selepas pada itu bagaimana pembinaan anak-anak Nabi Yaqub yang 12 orang itu membina kabilah-kabilah dan suku di Palestin, di bumi Kanaan, dan selepas pada itu anak-anak Nabi Yaqub termasuklah Nabi Yusuf
memiliki akan suku-suku bangsa yang sendiri, kemudian menjadi suatu bangsa yang besar. Dan selepas pada itu banyaklah di kalangan anbiya seperti Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, sehinggalah kepada Nabi Daud, Sulaiman, dan akhirnya Nabi Isa alaihi salam selama 2800 tahun yang duduk di dalam kawasan bumi Kanaan ataupun Palestin, dan akhirnya banyak melahirkan anbiya yang agung. Dan Nabi Yusuf adalah Nabi yang pertama di kalangan Bani Israel, dan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang akhir. Jadi itu mungkin sedikit kisah yang kita boleh ambil intipatinya dan boleh kita diskusinya dan sedikit maklumat. Wallahu a'lam.